Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana memberi peluang kepada kita, memberi rezeki kepada kita untuk berada pada satu bulan yang sangat mulia, pada bulan Ramadan, bulan yang paling terbaik di antara bulan-bulan di dalam Islam, iaitu bulan Ramadan. Dan pada hari ini lebih menariknya adalah kita akan mengupas satu hikmah yang luar biasa yang Allah namakan di antara surah-surah dalam Al-Quran yang Allah namakan dengan surah Maryam. Maryam, kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan dan juga perempuan yang di luar sana yang nak tahu, satu-satunya surah yang Allah mention dalam Al-Quran dengan nama wanita, iaitu nama Maryam, sudah tentu dia bukan saja-saja Allah Ta'ala nak mentionkan dia sebagai satu nama surah, iaitu satu nama yang cukup besar yang mana Allah rakamkan dalam Al-Quran. Apakah hikmahnya? Jika kita singkap, kita bertanya, kenapa dinamakan dengan surah Maryam? Dan surah yang pertama, jika kita membaca surah Maryam, kita akan jumpa satu kisah seorang Nabi, iaitu Nabi Zakaria. Masya Allah alaih. Kita akan berjumpa dengan kisah Nabi Zakaria. Sedangkan kalau mungkin logik akal kita lah, mungkin kita berfikir sepatutnya namakanlah dengan surah Maryam awal-awal sekali. Tetapi tidak begitu. Bahkan kita dapat jumpa, kalau kita membuka surah Maryam, pada muka surat 305, pada ayat yang kedua, kita akan menjumpai tema keseluruhan dalam surah Maryam, iaitu Allah sebut zikru rahmatika abdahu Zakaria. Zikru rahmatika abdahu Zakaria. Baik, Zakaria. Jadi Allah mentionkan, Allah sebutkan rahmat, dan ta tu pula huruf ta yang maftuhah, ta yang terbuka, bukan ta yang simple tu, menunjukkan rahmat Allah ini luas. Baik, apa rahmat yang mana Allah nak tunjuk dalam surah ini? Jika kita membaca dan juga membelik sepenuhnya dalam surah ini, kita akan jumpa topik yang sangat penting, iaitu topik dakwah tauhid Allah Subhanahu wa taala dan juga zuriat yang mana hendak menguruskan dan juga meneruskan perjuangan tauhid untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ini yang kita akan jumpa. Sebab itu kita akan tengok pada checkpoint yang pertama dalam surah Maryam ini adalah kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Jika kita lihat apakah ujian Nabi Zakaria? Nabi Zakaria diuji dengan ketiadaan zuriat ataupun lambat dapat zuriat. Dan kita akan tengok persamaan di sana, iaitu dengan kisah Maryam alaihissalam, dia juga mendapat zuriat. Dan kedua-duanya adalah tujuannya adalah untuk menyambung agama Allah Subhanahu wa taala. Menariknya kisah Nabi Zakaria dan Maryam alaihissalam. Nabi Zakaria tidak mendapat zuriat dan dia berdoa kepada Allah, dan Allah kabulkan doa dia. Cuma Allah mentionkan, bila Allah sebut dalam ayat keempat, Allah bagi tahu secara jelas bahawa qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Ya Allah, sesungguhnya tulang belulang aku ini sudah lemah, sudah tidak larat, aku sudah berada di hujung usia, aku sudah tidak larat, dan isteri aku pula mandul, rambut aku juga sudah menunjukkan tanda-tanda putih yang menunjukkan aku sudah tua. Jadi Allah mention tulang wahanal azmu, iaitu lemah tulang belulang.
Kerana di dalam kata Ibn Ashur dalam kitab di At-Tahrir wa Tanwir, Allah mentionkan tulang belulang kerana tulang adalah satu anggota yang ada dalam tubuh kita yang paling kuat. Mungkin kita ada isi, kita ada kulit, kita ada apa lagi, sebagainya anggota kita. Tetapi yang paling kuat sekali adalah tulang belulang. Bila anggota yang paling kuat sekali pun sudah tidak mampu, sudah tidak larat, bukan mereka tidak berusaha, tetapi sudah sampai di kemuncaknya, yang mereka pada logik akal manusia, mustahil manusia ini, nenek kita yang berumur contohnya 8 tahun boleh menghasilkan zuriat, yang umur 70 tahun yang boleh menghasilkan zuriat, mereka tidak mampu. Bahkan wanita sudah tentu memerlukan tenaga yang lebih banyak. Masya Allah, Allah memulakan kisah Maryam ini dengan satu peristiwa sebagai panas enjin. Orang kata dalam bahasa makanan ni mungkin appetite dulu lah kot. Betul istilah Ustaz. Dia sediakan dulu permulaan kita nak makan sebelum nak makan berat. Jadi Allah menceritakan kepada kita, akan aku kurniakan zuriat daripada manusia, satu pasang suami dan juga isteri ini, yang pada logik akal manusia ini mustahil, ya. Mustahil manusia yang daripada segi sains manusia boleh melahir zuriat. Tetapi bila Allah berkehendakkan sesuatu, Allah mampu untuk memberi. Allah mampu untuk memberi. Jadi walaupun kita rasa tidak logik, tetapi Allah boleh bagi. Ini yang akan berlaku, yang kita akan jumpa pada next kisah chapter surah Maryam alaihassalam. Yang kita akan jumpa Maryam, Masya Allah, Allah memberi satu nikmat dan juga anugerah kepada umat pada ketika itu dengan kelahiran seorang Nabi. Nabi yang mana tidak ada ayah, yang lahir ketika malaikat datang kepada Maryam alaihissalam dengan menyerupai manusia, dan Allah meniupkan roh dalam tu. Dan menariknya, Maryam alaihissalam dia melahirkan zuriat kerana nak membawa agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi zuriat yang dilahirkan oleh Maryam tidak melalui proses kita panggil law of nature, hukum alam, yang sepatutnya untuk dapatkan zuriat ini perlulah melalui proses suami isteri untuk menghasilkan zuriat demi kesinambungan nasab dan juga keturunan. Tetapi ia tidak berlaku seperti itu. Jika kalau kita fikir, mustahil, logik akal, tiba-tiba perempuan boleh dapat macam tu, tentu orang akan bercakap bukan-bukan kepada wanita ini, kerana logik akal mesti ada lelaki. Logik akal mesti ada lelaki. Tetapi kalau kita nak letak logik, sebab itu Allah mentionkan, mulakan tadi dengan kisah Nabi Zakaria, bahawa walaupun tadi kisah Nabi Zakaria juga tidak logik, tetapi Allah boleh bagi kalau Allah nak. Begitu juga dengan kisah Maryam alaihissalam. Allah memberikan rahmat, Allah memberikan satu warisan untuk menyambung dakwah perjuangan para anbiya, iaitu menegakkan kalimat tauhid, tetapi tidak melalui proses sains atau law of nature, dan Allah masih kurniakan. Dan kita akan jumpa kisah-kisah seterusnya, kisah Nabi Musa, kisah Nabi-Nabi yang lain dalam surah Maryam, yang mana menunjukkan message membawa kalimat tauhid itu, membawa kalimah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kekeluargaan, cara kita nak berdakwah secara fardiyah ataupun secara pendekatan yang lemah lembut, kan, kita nak berinteraksi dengan orang macam mana. Semua ini adalah dengan tujuan untuk membawa mesej dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi surah Maryam ini menariknya, jika kita melihat daripada awal kisah ini, kita akan melihat tentang proses untuk memastikan ada kesinambungan yang meneruskan dakwah itu. Tentu perlu ada kita panggil zuriat ataupun penyambung dakwah ini. Dan sebab itulah zuriat ini juga, kalau kita tengok dalam surah Maryam, satu-satunya wanita
yang disebut adalah Maryam alaihissalam. Dan sudah tentu wanita sahaja yang boleh melahirkan zuriat. Kalau lelaki melahirkan zuriat itu sudah muskil kan. Ada something yang berlaku ke kan. Jadi takut golongan-golongan yang merubah kejadian ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak boleh. Tetapi itulah kenapa dinamakan sebagai surah yang Allah rakamkan sebagai surah Maryam, yang Allah nak ceritakan kepada kita betapa pentingnya kesinambungan dan juga penerusan ataupun kesinambungan dakwah para anbiya, dakwah untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlunya kita mencari seorang wanita yang salihah, wanita yang beriman, wanita yang bertakwa, yang takutkan kepada Allah, supaya dengan wanita tersebut dapat mendidik keluarga kita, yang mana dapat membimbing anak-anak kita, yang mana dengan wanita yang salah ini dapat menegur kita sewaktu kita mungkin tersilap, kita tersalah melakukan dosa dan sebagainya. Ya, ini kerana di akhirnya keluarga yang kita nak bentukkan itu adalah keluarga yang mana sentiasa ingat kepada Allah, yang sentiasa merindui kalimah Allah, yang sentiasa merindui perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu nama surah Maryam dirakamkan dengan begitu kemas di dalam surah, tidak dengan nama yang lain, tetapi Allah sebut dia dengan jelas. Dalam kebanyakan surah atau kisah wanita dalam Al-Quran, Allah tidak mention nama. Tetapi dalam surah Maryam Allah mention, kerana begitu penting untuk kita beri perhatian tentang dakwah, tentang zuriat, tentang keturunan yang salih dan juga salihah untuk menyambung kesinambungan dakwah, dan sesuai dengan wanita yang boleh melahirkan zuriat, dan tentunya bukan lelaki perlu bersama dengan wanita untuk menghasilkan keturunan yang boleh membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pastinya sains dan teknologi Allah Subhanahu Wa Taala, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala merentasi akal manusia. Allah boleh menghidupkan manusia, alam yang daripada tidak ada apa-apa tiba boleh tersergam indah macam ni. Apalah sangat kalau Allah nak ciptakan manusia yang daripada pasangan tak dapat. Kalau manusia pula tanpa ada ayah pun Allah Ta'ala boleh bagi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut Qala Rabbi, ayat yang ke-9 dalam surah Maryam. Allah kata Qala Rabbuka huwa alayya hayyin, bagi aku ni benda tu sangat mudah aja. Jadi insya-Allah moga-moga kita akan terus membaca dan juga tadabbur Al-Quran, dan di akhirnya kita akan bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir Ustaz kata, semoga Allah membuka dan memberi hidayah kepada hati kita agar kita dapat beramal dengan setiap ayat Al-Quran yang kita baca. Kita akan bertambah takut dengan Allah, kita akan makin memperbanyakkan ibadah, kita akan rajin salat, kita akan rajin membaca Al-Quran dan berbuat baik kepada semua orang. Moga-moga pengakhir hidup kita juga baik. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.